Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. 弟兄姐妹们，早上好，平安。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman 我 Tuhan. 们思考和笃定之前，我们先进入祷告。 Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. 我们在天上的父，我们为你的话语，我们感谢你。 Sekarang kami mau menenangkan hati kami untuk membaca dan merenungkannya. 这个时候，我们要平静我们的心来聆听你的话。 Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. 但愿你的圣灵帮助我们，让我们可以明白； Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. 也圣灵帮助我们，让我们可以施行出来。 Kami memohon semuanya ini 我们祈求这一切， demi nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Sebelum memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mewakili keluarga dan diri saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. 当还没有证道之前，我要代表我自己跟我的家人来向你们感谢。 Terima kasih untuk perhatiannya, untuk memberikan kekuatan bagi kami dalam masa duka 2 minggu yang lalu. 感谢你们为我们的关怀，在这2个礼拜，我们在这个丧事的时间。 Mama saya meninggal di usia 83 tahun, tentu sedih. 我妈妈在83岁的时候去世了，我们很难过。 Tapi dia sudah berada di sorga yang mulia, di situ kami bersuka cita. 但是她已经在天堂去了，我们很喜乐。 Mengingatkan betapa kita semua yang hadir di sini pun semoga satu kali kita tetap bisa bersama dengan Allah di sorga yang mulia. 这也提醒我们，有一天我们也要回去就去天堂。 Amin. 阿门。 Kalau ada yang belum yakin, mari kita ngobrol. 如果有人是还没有觉得肯定的话，那我们可以谈话。 Baik, pagi ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan tentang gereja. 今天呢，我们要继续思考是关于这个教会的。 Dan ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita mulai dengan Amsal 27 ayat 17. 那今天我们要思考的是从箴言27章17节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用印尼话，然后用中文来读。 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 铁磨铁，磨出刃来，朋友相感也是如此。 Seperti khotbah-khotbah sebelumnya bahwa kekristenan bukan sebuah perjalanan sendirian. 就像之前的正道一样，我们这个基督教呢，并不是一个独自一人的旅程。 Bahkan di dalam Alkitab mereka yang sendirian bisa berbahaya. 甚至在圣经里面，那些一个人的人呢，他们是有一个威胁。 Tuhan tidak merancang kita berjalan hanya sendirian. 上帝没有设计我们要独自行走的。 Tuhan memberi gambaran bahwa gereja itu tubuh. 上帝给我们一个描述，这个教会就是一个身体， Banyak bagiannya, 有很多肢体， tidak hanya satu. 没有不是一个的， Seperti bangunan, 就是一个建筑物， tidak hanya satu. 不是单单一个。 Dan semua kita menjadi satu bangunan yang Tuhan miliki. 而且我们大家都是就像一个建筑物一样，就是上帝所拥有的。 Kekristenan bukan sebuah perjalanan sendirian. 基督教并不是一个独自一人的旅程， Karena itu kita diundang untuk memiliki komunitas. 所以我们被邀请要拥有一个群体。 Untuk apa? 为了什么呢？ Ada 2. 有2个。 Yang pertama, kita dibentuk. 第一呢，我们是被塑造， Diperlukan berlian untuk memotong dan membentuk berlian lainnya. 需要一个砖石来切割，形成另外一个砖石。 Seperti gambar di atas ada batu hitam. 就像这个图片有那个黑的石头， Dan untuk mengeluarkan berlian yang ada di dalam batu hitam itu, 让这个里面的砖石可以拿出来， diperlukan berlian yang lain 需要另外一个砖石 untuk membentuknya, memotongnya. 来切割，来形成它。 Saya dan saudara itu di mata Tuhan adalah berlian. 我们在上帝面前都是一个砖石， Bahkan lebih berharga daripada berlian. 甚至比砖石更有宝贵的。
Sampai kita harus dibeli dengan nyawanya di atas kayu salib. 甚至我们是被他的宝血来买下来。 Namun demikian tidak semua langsung kelihatan menjadi berlian. 但是没有直接看得出来就是称为这个钻石的。 Perlu waktu untuk dibentuk. 我们需要时间来被塑造。 Contoh mungkin sebelum percaya Tuhan, kita kata-katanya kasar, kotor. 比如说，我们还没有信主之前呢，我们的话是很粗的。 Perlu dibentuk sama Tuhan dengan diingatkan sama orang, jangan ngomong begitu. 那我们是被上帝塑造，是被别人提醒不要这样说。 Perlu diingatkan nggak boleh kayak begitu. 我们是被提醒不可以这样做的。 Nah, saya ada anak yang saya bina. 我有一个辅导的孩子， Kebiasaan ngobrol kasar dengan teman-temannya. 他是很习惯跟朋友们是讲粗话。 Minggu yang lalu dia bawa mobil, saya duduk di sampingnya. 上个礼拜他开车，我坐在他旁边， Tiba-tiba mobilnya kegesruk ya. Ada polisi tidur kegesruk gitu. 然后突然间他的车子是因为经过那个减速带，然后就被碰撞了一点。 Nah, waktu kejadian itu tiba-tiba dia keluar kata, aduh gitu ya. Kata-kata kotor ya, kasar gitu ya. Kata binatang, aduh gitu. 然后突然间他就讲出了一个很肮脏、很粗的话， Kebiasaan buruk kan? 一个是不好的习惯，是吗？ Tapi begitu sadar saya duduk di sebelahnya, 但是当他意识到我是在他旁 dia 边， langsung berhentiin mobilnya, ampun, ampun kok ampun. Gitu. 然后他就停止，就说：“哎，不好意思，不好意思， Saya nggak menghukum dia, 我没有刑罚他， tapi kehadiran saya membentuk dia itu salah, nggak boleh dilakukan. 但是我的存在是改变他、塑造他，就告诉他这个是不对的。 Tuhan baik, kasih ujian lagi. Ada lagi polisi tidur kayak begitu. 但是上帝是美善的，他给另外一个考验，就是再见到一个减速带， Nah, kali ini dia berusaha teriak tapi setengah gitu doang. 然后他就要大喊大叫的，但是一般的。 Kita perlu dibentuk dengan orang Kristen lainnya. 我们是需要被其他的基督徒塑造， Itu yang disebut dengan proses akuntabilitas. 这就是问责过程。 Orang boleh bertanya kepada kita, udah baca firman Tuhan belum? 别人可以问我们已经读经吗？ Udah berdoa belum? 已经祷告吗？ Waduh, harusnya nggak boleh ngomong begitu. 你应该不可以这样说的。 Gimanapun juga itu orang tua harus dihormati. 无论怎样，他是老年人，你要尊敬他。 Sekesal-kesalnya kita sama orang tua, nada nggak boleh tinggi. 我们有对年长的有多么的生气，我们也要保持我们的声音。 Kadang-kadang kita lupa kan? 有时候我们忘记了， Makanya kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita. 所以我们需要别人来提醒我们。 Kemarin satu orang bertanya kepada saya, Kohen, ini hari apa ya? 昨天有一个人问我，今天是什么日子 Saya 啊？ bilang sama dia hari Sabtu, besok ibadah. 我说，明天是敬拜，做Aduh, 礼拜的。 Kohen poho. Aduh, waktu itu meni cepat sekali berlalu. 我忘记了这个时间过得那么快。 Nah, kalau kebaktian KU1 saya biasa hadir, duduk di atas. 在第一堂，平常我来，然后坐在那个上面， Duduk bersama dengan istri. 跟我的妻子一起 Nah, di 坐。 belakang juga ada yang duduknya terus di situ. 后面也有人每次都在那里坐， Jadi kalau kami nggak hadir, kosong bangku di depan itu. 所以如果我们没有来的话，那这个位置就空的。 Minggu depannya orang yang di belakang itu suka nanya, ayo minggu kemarin kemana? 那在下个礼拜呢，后面的人有时候会问我们，上个礼拜你们去哪里呢？ Kalau saya nggak siap, kasinggung naon urusan hirup-hirup kurang, gitu ya. 如果我没有准备好，我就被冒犯了，说，你干嘛多关我闲事了？ Tapi proses akuntabilitas membiarkan orang bertanya dan kita memberi pertanggungjawaban. 但是这个问责的过程，就让别人问我们，然后我们也可以向他负责。 Oh, minggu kemarin kami pelayanannya di TKI atau di Sutami, jadi nggak bisa hadir. 上个礼拜我是在代卡伊或是在苏达密服侍，所以不能来。 Jadi untuk bertumbuh perlu orang yang perlu bersedia menanyakan kepada kita. 所以让我们可以
成长需要一个人来问我们， supaya kita mengerjakan apa yang seharusnya. 让我们可以做应该做的事情。 Pernah nggak punya pengalaman gini, anak atau cucu ditanya udah buat PR-nya belum? 那有没有这样的经历？我们的孩子和孙子啊，我们问他已经做作业吗？ Terus respon anak kita sama cucu kita naon sih, nanya-nanya terus. 然后他们的反应就是：哎，你干嘛一直在问我？ Sebenarnya tujuan kita untuk membangun dia, bukan? 本来我们的目的就是要建造他， Membentuk dia rajin dan mengerjakan tugasnya, bukan? 塑造他，让他可以殷勤的、很勤劳的做 Kadang-kadang 作业。 kalau nggak siap jadi salah terima, betul ya? 但是有时候，如果我们没有准备好，我们就无法接受。 Kalau nggak ada yang berani mengingatkan kita, 如果没有人来提醒我们， kita bisa jalan sesuka hati kita. 我们可以随心所欲的行走， Nanti kita bisa tersesat. 那我们就会迷路了。 Aduh Pak Hendriku, saya mah moal tersesat. 哎，传道我不会迷路。 Nah, untuk orang-orang begitu Paulus bilang hati-hati mereka yang merasa kuat. 对这样的人，这个使徒保罗就说你要谨慎，就是对那些觉得自己是很强的 Sebab 人。 ketika kita merasa kuat, iblis sedang ada siap-siap menjatuhkan kita. 因为当我们觉得自己很强的时候，那个魔鬼已经预备好来攻击我们。 Semua kita perlu diingatkan oleh orang lain. 我们所有的人需要别人来提醒我们， Karena hidup kita saling mempengaruhi. 因为我们的生活是彼此影响的。 Istri saya selalu ingat kalau khotbah di Kau3 atau di Cialing puter film. 我的师母提醒我，如果在第三堂或者在家里讲到，要播放一个视频。 Ah, saya putar satu film. Itu bukan saya ya. 不是我。 Manusia itu diciptakan untuk saling 人类被创造是要互相影响的， bisa mempengaruhi hal yang buruk, 也可以影响不好的事， tapi bisa juga mempengaruhi hal yang baik. 也可以影响好的事情。 Tadi di kereta itu semua nggak tertawa. 在刚才在列车里面呢，所有的人是没有笑， Itu percobaan sosial, jadi memang sengaja dibuat terus kemudian direkam reaksi orang-orang di sekitarnya. 这个是一个社会的试验，那边就被那个录下来，然后就看他们的反应如何。 Lalu kemudian suasana jadi berbeda karena ada orang yang mempengaruhi. 是因为有一个人来影响他们，那边的情况就不一样了。 Begitu juga dengan kita semua. 那我们也是如此。 Kalau semua kita setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, 如果我们忠心的来跟随主、服侍主， orang-orang di sekitar kita akan bisa dipengaruhi untuk melakukan hal yang sama. 我们周围的人就会被影响来做同样的事。 Dari kecil saya melihat ibu saya berdoa 从小我看我的母亲祷告， dan mengundang para misionaris datang ke rumah hanya untuk sekedar makan dan mendoakan mereka. 也请那些宣教师来到我们家，单单是为了一起吃饭或者祷告。 Pengalaman itu mempengaruhi membentuk saya sampai saat ini. 这个经历呢，是塑造我到今天。
Saudara sekalian, mari kita saling membentuk satu dengan yang lain. 让我们彼此塑造， Supaya seperti Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 2, supaya kita berbuah banyak. 就像主耶稣所说的，让我们可以结更多的果子。 Boleh dibaca dalam bahasa Mandarin, silahkan dengan Ibu Feni. 就约翰福音15章2节说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。” Tuhan membentuk kita supaya kita berbuah banyak. 上帝塑造我们，让我们结出更多的果子。 Karena Tuhan ingin hidup kita jadi berkat. 因为上帝要我们的生活称为祝福。 Tuhan menegur kita lewat orang-orang tertentu. 我们接着一些人来责备我们。 Tuhan menasehatkan kita melalui orang-orang tertentu. 上帝也借着其他的人来劝勉我们， Supaya kita berbuah lebih banyak. 让我们结出更多的果子。 Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. 就像希伯来书10章24节说的， Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Karena kita membutuhkan orang lain untuk mendorong kita untuk terus semangat. 因为我们需要别人来不断的推动我们。 Saya coba berikan ilustrasi gambaran ini, saya ambil dari buku Cambium seri Bertumbuh. 我用这个比喻，就是从一个那个新层的材料拿的。 Digambarkan bahwa hidup kita itu seperti roda. 在这里描述我们的生活就像一个轮子一样， Dan kita membutuhkan firman Tuhan, 我们需要神的话， membutuhkan doa, 需要祷告， membutuhkan pelayanan, 需要服侍， membutuhkan misi, 需要宣教， untuk roda kita bisa berputar. 让我们的轮子可以滚下去。 Tapi jangan lupa kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. 但是我们不要忘记，我们处在一个不完全的世界， Jadi roda hidup kita itu bisa turun dengan mudahnya. 所以我们的这个轮子呢，可以很容易的滑下来。 Hidup kita itu bisa cepat putus asa. 我们的生活可以很容易的来解忘。 Doa kita nggak dijawab sekali 2 kali, ngegelundung kita ke bawah. 我们的祷告1、2次没有被应允，那我们就滑下来了。 Kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu, Tuhan tidak kasih, kita kecewa, kemudian kita jadi putus asa. 如果我们希望一件事情，但是上帝没有应允我们，我们就绝望了，我们就滚下去了。 Berapa banyak orang yang dulunya rajin pelayanan, kena sakit penyakit, kemudian menjadi lemah. 有很多人有多少的人呢？之前他们是很殷勤侍奉主，但是是因为疾病或者问题，他们就丧气了，他们就滚下来了。 Berapa banyak yang karena sesuatu hal, ekonomi pabriknya, tokonya tutup, lalu bilang, Tuhan di mana engkau? 有一些人是因为经济或者他的这个生意破产了，他就说主啊，你在哪里呢？ Banyak yang mudah kecewa pada Tuhan. 有很多人对上帝很失望， Karena itu kita membutuhkan orang lain. 所以我们需要别人， Seperti gambar segitiga merah itu yang ngeganjel kita. 就像那个三角形 Menahan kita. 是阻止我们， Supaya kita nggak lebih terpuruk. 让我们不要更挫折的。 Orang yang bisa berkata jangan menyerah. 有人说不要放弃， Engkau memang putus asa, tapi mari kita berdoa bersama. 你在绝望当中，让我们一起祷告。 Sakit penyakit ini memang tidak mudah, tapi mari kita berdoa bersama. 这个疾病是不容易的，但是让我们一起祷告。 Jangan marah pada Tuhan, saya juga tidak bisa menghibur, tapi mari kita berdoa. 不要向神生气，我也不会安慰你，但是让我们一起祷告吧。 Saya nggak tahu jalan keluarnya, tapi mari kita minta kepada Tuhan. 我不知道这个出路，但是让我们祈求上帝。 Kita membutuhkan orang-orang yang seperti itu, 我们需要这样的人， supaya kita nggak tergelincir jatuh ke 让我 bawah. 们不要滑下来了。 Kita butuh orang-orang yang menghibur kita. 我们需要
安慰我们的人， memberi dorongan untuk terus maju. 鼓励我们，让我们不断的向前走。 Sekalipun kehidupan ini sulit, 虽然我们的生活是不容易的， tapi terus bertahan dan setia. 但是我们不断的坚持并且忠心的， Bahkan tetap bersemangat di dalam melayani. 甚至在服侍当中，我们更谨慎、更殷勤的。 Saudara sekalian, pada waktu penutupan peti mama saya 2 minggu lalu, 当我的母亲的这个开棺礼拜的时候， kami berkumpul anak 5, cucu 7 nanya lagu apa ya waktu mau ditutup. 那我们5个兄弟姐妹，然后还有几个孙子，就问要唱什么。 Setelah kami meletakkan bunga, setangkai bunga masing-masing, lalu kami mau mengiringi penutupan peti mama dengan lagu apa? 那当我们已经放话的时候，然后我们要开棺的时候，我们要唱什么 Banyak 诗歌呢？ usulannya karena mama memang senang menyanyi. 有很多人建议是因为我妈妈很喜欢唱歌， Tapi akhirnya kami sepakat memilih lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. 然后我们就统一的来唱这个生活就是一个机会。 Di refnya dikatakan, oh Tuhan pakailah hidupku 在副歌的时候就说：“主啊，求你使用我的 selagi aku kuat. 当我坚强的时候， Bila saatnya nanti 如果有一天 hidupku tak berdaya, 我已经没有能力了， hidup ini sudah jadi berkat. 我的生命就可以已经成为祝福了。 Saya ingat awal bulan Mei saya mengunjungi mama saya. 我记得在5月份的时候，我看我的 Sudah 母亲， lemah sekali kondisinya, 她已经很软弱， tapi dia masih semangat untuk berdoa. 但是她非常殷勤的祷告。 Nama anak, nama cucu disebutin satu-satu. 她提到了每次她孩子、孙子的名字。 5 anak, 5 mantu, 7 cucu. Jadi 5 17 孩子 nama disebutin terus. 5个孩子，5个这个媳妇，然后7个孙子，一切都为他们祷告。 Kadang-kadang suka lupa jadi diulang lagi. 2 set, 3 set, 4 set. 有时候他会忘记，所以他不断的在重复，在重复。 Jadi 17 nama bisa sekian puluh nama. 所以7个名字就变成了很多名字。 Kadang-kadang cucu-cucu suka ngomong, apa sih, naon sih si oma katanya. 有时候那个孙子们就说：“哎，他是在看满啊。” Tapi ada satu kalimat mama saya yang mungkin saya mau bagikan kepada saudara sekalian. 但是我母亲有一句话是我要分享的， Sekalipun saya nggak bisa pergi kemana-mana, 虽然我那里都不能去， seperti dulu saya pergi penginjilan, mission trip kemana-mana, 就像以前我去那里来传福音， tapi doa saya bisa pergi kemana-mana. 但是我的祷告都哪里都可以去的。 Saudaraku, pengalaman itu seperti ganjel buat saya. 这个经历呢，对我来说好像是一个垫子一样， Dan dorongan buat saya. 也是一个鼓励， Supaya saya juga seperti dia. 让我可以像他一样， Tidak dikalahkan oleh kelemahan tubuh. 不要被我们的软弱所打败的。 Tubuhnya bisa kalah. 他的身体可以输了， Tapi rohnya semakin kuat. 但是他的灵就更坚强了。 Di saat-saat terakhir sebelum dia mencapai sorga yang mulia. 在他最后的生命，他还没有去天堂世 Kita 界， butuh orang lain untuk mengingatkan kita akan hal itu. 我们需要别人来提醒我们， Dan mendorong kita sampai kita mengakhiri hidup ini dengan baik. 也激励我们，到我们很好的来结束我们的生命。 Sangat menyedihkan ketika ada orang yang setia melayani, di ujungnya dia marah kepada Tuhan. 很可惜，如果有一个人他那么殷勤服侍主，但是到最后呢，他向上帝生气了。 Sangat memilukan kalau ada seorang yang percaya, yang membawa orang banyak kepada Tuhan, tapi menutup matanya dengan rasa kecewa kepada Tuhan. 很可悲，就是如果有一个人他已经
得找了很多人来跪向主，但是到最后呢，他就对上帝很失望。 Maka kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk menggandeng tangan kita, 所以我们需要别人来牵着我们的手， mendorong kita, 推动我们， memberi semangat kepada kita, 鼓励我们， kalau perlu menarik kita 甚至拉着我们， supaya kita tetap maju 让我们不断的向前走， dan mengakhiri hidup ini dengan baik. 也很好的来结束我们的生命， Bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dengan sukacita. 以喜乐的心来与主面对面的。 Saya pernah menemani seseorang yang Tuhan izinkan selama setahun kami kunjungi terus. 我经历了有一个人是我在1年里面呢不断探访他， Dia kecewa sekali pada Tuhan walaupun dia begitu rajin pelayanan sebelumnya. 虽然他之前呢非常殷勤的服侍主，但是他对上帝很失望。 Dia rajin menginjili dan bawa orang datang kepada Tuhan Yesus. 他很殷勤的来传福音，然后带着别人来跪向主。 Tapi dia mengakui banyak doanya nggak dijawab. 但是他承认有很多祷告是没有得应允的， Bahkan Tuhan izinkan dia sakit dan terbaring bertahun-tahun. 甚至上帝允许他生病好多年就有躺 Dia 下来而 marah 已。 dan kecewa pada Tuhan. 他很生气，很失望。 Saya diajak oleh anaknya untuk mendampingi. 他被他的孩子邀请来陪伴 Kalau 他。 ketemu dengan dia terlihat sekali betapa dia kecewa pada Tuhan. 如果我遇见他的时候，看得出来他对上帝有多么的失望。 Lalu kami dengan beberapa komsel kelompok kecil terus mendoakan dan mendorong. 然后我跟我们的这个小组不断的为他祷告， Pelan-pelan Bapak ini mulai kembali untuk bersukacita. 慢慢的这个弟兄就开始有喜乐的心 Sampai。akhirnya pada waktu meninggal anaknya bilang papa meninggal saat menyanyikan lagu pujian. 直到他去世的时候，他的孩子说，他爸爸当唱诗歌的时候就去世了。 Oh, kita butuh orang lain untuk menolong, mendorong kita. 我们需要别人来帮助我们，推动我们。 Kalau hari ini pun ada bapak ibu rasa kecewa bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa kayak begini? 如果这个时候有弟兄姐妹，对上帝很失望，就问上帝为什么会这样呢？ Izinkan saya menjadi pendorong saudara. 让我可以成为推动你的人。 Betul memang tidak mudah saudaraku. 是的，是不容易。 Tapi Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. 但是上帝是我们的牧者，我们就不会缺 Mari 乏。 kita maju terus dan berharap padanya. 让我们不断的向前走，我们仰望他， Curahkan segala isi hatimu kepada Tuhan. 我们要向神倾心吐意， Karena dia memeliharakan hidup kita. 因为他保守看顾我们。 Sampaikan kepada Bapa di sorga. 我们向他说 Bapa saya tidak kuat sendirian. 主啊，我一个人是不能够的， Saya nggak mampu. 我不能够， Tolong saya. 求你帮助我。 Ceritakan bagaimana Bapak Ibu khawatir pada anak dan cucu Bapak Ibu. 向神告诉他你对孩子有多么的挂虑。 Kita tahu banyak doa memenangkan banyak orang dengan caranya Tuhan. 我们是祷告让用上帝的方式可以得着很多人， Jangan menyerah saudaraku. 不要放弃。 Kalau engkau sudah nggak kuat berdoa sendiri, cari orang lain untuk berdoa bersama-sama. 如果你已经不能够一个人祷告，就找别人来一起祷告。 Ajak orang lain untuk mengingatkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. 邀请别人来一起读圣经， Supaya hidup Bapak Ibu sampai ujung menjadi berkat. 让我们的生活到最后可以成为祝福。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 但愿上帝祝福我们每个人， Tuhan Yesus menolong kita. 主耶稣帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di sorga, kami butuh orang lain 我们在天上的父，我们需要别人 untuk membantu kami, 来帮助我们， untuk membentuk kami, 来塑造我们， supaya kami terus setia sampai akhir. 让我们忠心到底。 Betapa mudahnya kami menjadi lemah, 我们很容易软弱了， apalagi ketika masalah begitu berat 更何况当问题那么沉重的时 dan 候， nampak tidak ada harapan. 看起来是没有盼望。 Kasihani kami ya Tuhan, 求你怜悯我们， supaya kami terus berharap padamu, 让我们不断的仰望你， memandang Engkau 一直仰望你， dan berharap padamu.
也向你盼望。 Kalau siang ini ada saudara-saudariku membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. 如果这个时候有弟兄姐妹需要你的帮助， Sapa dan kuatkan mereka. 求你来眷顾他们， Bantu mereka untuk tidak menyerah. 帮助他们，让他们不要放弃。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Kami berdoa mohon demi nama-Mu. 我们祷告祈求是奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。